mana mak bapak yang boleh terima kan anak buat make up. Waktu tu pun saya tak cerita betul-betul sangat lagi yang saya fokus on make up apa semua. So kalau saya bagi duit pun saya cakap lah saya ada buat kerja-kerja kru sikit nak sedapkan hati diorang kan. Buat kantor tu ada satu hari tu tengok TV dengan ibu dengan ayah kan, tengok drama ni. Saya pun cakap oh inilah cerita yang saya jadi kru tu. Saya kata saya tak cakap saya buat make up Hari pertama buka dia 2 hari. Hari pertama buka ramai datang beli contact lens. Hari kedua datang orang pulang contact lens dan saya dapat banyak aduan mata rosak. Saya pernah tengok contoh artis yang saya pernah make up yang saya tahu muka dia macam tu. Tiba-tiba saya jumpa make up dia tak cantik tapi dia sangat lawa. Sangat lawa yang saya tengok, kau kenapa lawa sangat ni? Tapi bila teliti, shading bersepah, ni bersepah kan. Tapi kenapa tengok dah lawanya. Selamat kembali dalam podcast Apa Lu Cakap. Okey, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Datuk Alha dan kita nak bagi tahu ini part yang kedua. Part yang kedua ni kita tapi tunjuk 3. Part yang kedua. Kita suruh okey. Ini merupakan part yang kedua dan ya, kita sambunglah tadi Tok. Okey, untuk yang part yang kedua ni kita nak tahu bila dah dapat dalam beratus-ratus orang tu bertanding, dapat pergi mana? Ke Beijing. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit bila dah dapat tu orang tua tahu ke tidak? Okey. So of course lah benda pertama dapat call lah kan. Call ibu ayah bagi tahu dapat pergi Beijing. Macam mana nak pergi ni? Kan tak pernah ada pasport, tak pernah ada apa kan. Tak adalah first time tu. First time nak waterbang kan. So macam dapat pergi. So pergi kita pun masuk, diorang buat betul-betul dekat convention center diorang kat sana besar. Semua designer yang power dunia ada kat dalam tu. So diorang buat presentation bangunan apa yang bakal ada. Antaranya dekat Malaysia saya dah tahu awal dah itu. Ni akan ada, ni akan ada, ni akan ada. Semua saya tahu dah. Dan juga overseas lah dekat luar negara kan bangunan-bangunan apa yang bakal ada semua dah tahu. Saya dah tengoklah diorang present apa semua. So itulah pengalaman yang saya rasa amat berharga. And sebenarnya tak semua orang boleh pergi convention tu. Sangat memilih orang-orang yang boleh masuk kan. Sebab benda tu private. Diorang macam yang tahu tu memang kita kena sign bagi tahu apa semua benda ni. Tak boleh leak kat mana-mana apa benda. Ya zaman tu pula bukannya zaman kita ada iPhone ke yang boleh record betul-betul. Mana ada story kan tu. Handphone pun zaman tu handphone apa entah kan. BlackBerry zaman tu kan. Handphone sabun. So dapatlah merasa waktu tu pergi tu musim sejuk. Cakap keluar-keluar asap. Salji tak ada lagi lah kan waktu tu. Asap-asap je. Pun dah feeling macam paling terror ni kan. Dah sibuk main asap pula. Kan? Seminggu tu Minggu. Last day saya keluar daripada UiTM Shah Alam. Hari tu juga adalah hari waktu ada kat UiTM Shah Alam ni lecturer pun dah tahu dah kalau saya cuti tu dah tak boleh bagi alasan kata demam ke tak sihat dah tak laku dah. Dia akan tanya shooting mana. Dia akan tanya shoot mana. Tak boleh tipu dah. Last day waktu last kat UiTM Shah Alam tu keluar artikel surat khabar muka saya satu bagi kat lecturer. Lecturer beli, lecturer tunjuk. Waktu tu keluar. So first. Apa headline? Dia cerita pasal belajar dan make up. Itulah. Tak ingat dah satu kali lah simpan. Tapi Datuk macam you've won of course ada anugerah dekan juga kan. At the same time macam mana Datuk nak buat make up lagi masa study and also nak kena ni lagi. Dia yang bestnya dekat UiTM Shah Alam ni lecturer sangat menggalakkan diorang punya student-student ni untuk menjadi publicity selebriti, public figure kan. So diorang tak adalah orang kata tak bagi ke tak boleh ke tidak. So macam pandai-pandai lah macam mana kau nak survive nak buat job kau. So kau nak sustain dalam pembelajaran kau tu kena pandai-pandai sendiri. So saya buatlah betul-betul. Belajar waktu make up make sure sebelum pergi make up settlekan dulu assignment kita kan. Buatlah betul-betul. So dari penerimaan keluarga you sendiri sebab apa kita tahu bagaimana you struggle-nya keluarga you sampai bergadai untuk masukkan you dalam bidang ID kan. Dan tapi bila tahu you ke arah lebih kepada dunia make up kan. Macam penerimaan ibu bapa you. Betul. Mana mak bapak yang boleh terima kan anak buat make up tiba lelaki pula buat make up pula kan waktu tu kan. Tapi waktu tu pun saya tak cerita betul-betul sangat lagi yang saya fokus on make up apa semua. So kalau saya bagi duit pun saya cakap lah saya ada buat kerja-kerja kru sikit nak sedapkan hati diorang kan. So last tu buat kantor itu ada satu hari tu tengok TV dengan ibu dengan ayah kan tengok drama ni. Saya pun cakap inilah cerita yang saya jadi kru tu. Saya kata saya tak cakap saya buat make up Waktu make up Jihan tu lah waktu tu. Tengok. Tak pernah kan nak tengok cerita sampai habis subtitle kan tak pernah. Tapi di credit kan. Tapi disebabkan parents kita dah tahu dah anak dia jadi kru, dia nak tengoklah nama dia tak ada. Makeup artist Alha Alfa keluar dah. Alah. Dari situ dia dari situ kantoi. Bila dah kantoi semua macam tu, saya pun just macam simple lah saya cakap kat diorang macam ni.
saya cerita pasal gaji dulu kan waktu tu. Saya bagi tahu kawan-kawan saya yang sambung belajar, yang ambil degree zaman tu, yalah semua orang keluar bukan terus-terus dapat kerja kan, kena minta apply. Tengok dulu dapat tempat kerja kat mana, kan company mana yang ambil, firm mana yang ambil. So waktu saya buat tu, waktu saya keluar daripada UiTM Shah Alam, saya dah charge orang sekali make up 300.5 waktu tu. So sehari saya boleh backup 4 orang. Yang kahwin subuh, pagi, tengah hari, petang, malam. 4 orang saya boleh. Sabtu, Ahad memang boleh pulun. Ahad 3 job tu confirm. So kita boleh buat matematik lah kan? Okay, jom kita kira. 300.5, kalau sehari ada 4 job berapa? 3, 6, 1,400. Okay, 1,400. Kalau Ahad 3 job berapa? Ahad 3 job. 1,200 lah, senang cerita lah. 1,300. Lebih lah. Lebih lah. Okay, so Sabtu Ahad dah berapa dah gaji saya? Dah berapa? 1,400, 1,200. Dah berapa dah dapat Sabtu Ahad? 1,400 dan 3,000 lah macam tu. 2,600 lah, 2,600 kan? Seminggu. So kali 4. Berapa? Memang every week you penuh. Ya. Aku part lah. Waktu tu. Berapa dah? Kira-kira cepat. Dapat kira cepat. Saya ambil kelas kira korang. 10,400 Datuk. 10,400 Datuk milioner dah masa tu Datuk. Itu zaman waktu tu tau. Zaman duit tu kita rasa macam 100 tu kita ada 300 zaman tu. RM10 kita rasa RM50. Tak macam sekarang kan 50 macam 10 kan waktu tu. So saya cakap dia matematik je saya bagi tahu ibu saya. Okey, kawan saya ni dia kerja masuk firm ID. Sebulan gaji dia 2,000 je. Saya boleh dapat 10,000. Kenapa saya nak buat arkitek tu? Dan arkitek tu pula kejar deadline tau. Yang memang kalau tak nak kena siap juga projek tu macam macam apalah nak kena siap kan. Tak tidur malam buat. Saya pergi make up balik dapat duit. Pergi make up balik buat duit. So, itulah yang you explain dekat ibu bapa you. Ya, dan tapi cuma dia minta satu je lah. Bila make up orang tu pakailah glove, jangan sentuh je gitu. Itulah kan. Ibu dengan ayah yang mana yang lagi susah nak yakinkan? Ibu. Ayah je ni tak masuk kepala sangat dia kan. Dia as long anak okey, dia okey Saya Datuk cakap, ibu nak gelang tak balik? Ya, saya cuba tau. Ibu nak gelang balik tak? Hari tu yang ibu pajak itu. Dia tapi ibu saya pula dia jenis sebenarnya ibu saya ni sangat memahami. Dia bukan jenis garang ke jenis banyak cakap pun tidak. Dia jenis macam lembut je orang dia kan. Jenis follow je the flow. Cuma bila dapat tu saya pergi balik kedai emas tu nak ambil balik gelang tu dah tak ada. Tak dapat dah. Upgrade dah lipat. Tapi betul upgrade lah kan. Cuma value tu gelang itulah yang ayah saya bagi kat ibu saya tu. Kan value tu kan. Kenangan tu tak ada. Sentimental value betul. Dah tak ada. So daripada tu saya cakap kat dia, so macam mana kan 10,000 itu yang weekend. Kalau yang hari biasa ni ada majalah ke apa ke kan. So, buat duit lah. Waktu tu saya tengok macam buat duit. Datuk time tu kan kalau ikutkan maybe like 10 years ago. 15 tahun dulu. 15 tahun. Kalau lelaki jadi makeup artist ni payah Datuk. Orang akan cakap nanti. Sangat. Of course lah. Parents pun mesti akan macam nak jadi makeup artist macam Andam lah tu. Macam tu. Masa tu Datuk, ada tak orang kecam macam tu? Ada. Tapi waktu tu saya banyak cakap saya buat makeup effect dulu. Okay. Tapi parents saya tak macam inilah, saya tak terlalu tunjuk kat dia orang. And mak ayah yang zaman itu dia tak sama macam mak ayah zaman sekarang yang semua ada media sosial kan. Waktu tu dia orang macam okey percayalah nak pergi kerja makeup tak tanya lebih. Makeup apa ke apa kan. Sesekali kita belanjalah gambar. Oh ni makeup hantu hari tu macam ni. Kita belanja yang positif-positif tak merisaukan dia orang kan. So saya buat je lah benda tu. So lama-lama dah kenangan selebriti. So selebriti-selebriti ni ada job photoshoot bayar, TVC bayar ni kan. Saya pernah buat TVC, sekali shoot sehari shoot saya boleh dapat 12,000. 12,000. Makeup TVC. Makeup TVC. Seorang je ke Datuk? Berapa orang? Waktu tu saya buat kat Amy Mastura, kita buat iklan Maggi. Oh, Datuk bukan PA Amy Mastura ke? Ya, tu cerita panjang cerita dia. Dia macam sambung sambung cabang-cabang cerita dia kan. Okey, banyak part untuk Amy Mastura. 12,000. Ya, TVC Maggi. Waktu tu nak makeup yang sangat... Okey, TVC ni, iklan TV ni sebenarnya kalau korang tahu dekat luar sana, semuanya Chinese yang makeup. Kalau korang tak percaya, korang tengok. Pergi shoot iklan, korang pergi tengok siapa makeup artist dia. Mesti Chinese. Sebab diorang memerlukan makeup yang sangat fine, makeup yang macam tak makeup. Diorang tak boleh sebab diorang punya detail kamera tu, sehelai rambut jatuh pun boleh nampak. Ada satu bintik jatuh, serebut makeup pun diorang nampak. Bulu mata tu tak boleh, ada maskara-maskara tu tak boleh. Susah nak buat. Natural. Tapi saya dah biasa buat makeup natural. Dah tahu kat Amy apa semua waktu tu. Diorang bayar 12,000. Lepas tu ada TVC je. Memang range TVC memang itu. Okey. Tak ramai yang Melayu boleh buat makeup TVC. 12,000 Aizat. Time tu pula tu. Kerja satu hari. Sakit kepala fikir. Datuk, okey. Ni kita dah masuk alam pekerjaan. Ni dah start. Maksudnya ni dah start full time
buat makeup. Betul. Antara makeup cantik dengan makeup effect yang mana lagi banyak, maksudnya lagi banyak permintaan? Okay, obviously memang makeup cantik lah. Makeup hantu ni bila ada special event and special shoot je kan. So makeup cantik. And then daripada kalau nak dikatakan permulaan macam mana saya boleh buat produk kan. Bila kita dah buat makeup cantik ni, saya dah ramai student, dah ramai follower. Zaman-zaman tu makeup tu lah, Aida Jebat lah, Ukasha Sendro. Saya makeup artist pertama Malaysia yang membuat makeup Barbie doll. Yang sangat tidak boleh diterima zaman tu. Sebab saya viral, orang kutuk teruk-teruk sangat. Dengan contact lens. Orang tak boleh terima. Orang kata muka Jawa berangan nak jadi Barbie doll. Teruk lah klien-klien yang saya makeup ke. Hati-hati, even artis pun. Muka Jawa tiba-tiba nak jadi Barbie doll. Ni makeup artist ni lah punya kerja ni, gini-gini zaman tu kan. So memang orang tak terima, tapi yang mana rasa diorang memang Barbie doll, orang carry je, diorang suka je. Lama-lama benda tu viral, ramai buat. Ramai terima. So kalau orang tahu kat Malaysia nak makeup Barbie doll memang Alpha Makeup. Dari dulu Dulu lagi. Eyeliner putih kan? Datuk je boleh buat makeup macam tu saya rasa. Ramai sukalah makeup tu. Tapi Datuk nak tanyalah kan, masa you punya peak era, masa Datuk makeup Aida Jebat lah, Fasha lah semua kan. I remember Anugerah Meletop lah bagai Datuk makeup kan. Ni cerita lah kan. Agak-agak masa tu berapa income Datuk sebelum ada produk tu lagi? Sebelum keluar Alpha punya kosmetik ni. Kan dia okey. 1 month. Ramai nak tahu ni. Dia memang beza-beza lah ikut berapa banyak job kita kan. Yes. Tapi boleh dikatakan 10,000 tu takkan kurang. Wow. Betul. 10 tu pun dah banyak dah. Takkan kurang Ribu Datuk Paling kurang, paling minimum. 10,000. Makeup artist sih. Wow. Tapi you have to be really talented lah. Kan? Kalau nak ikutkan keselesaan, you tak nak peningkan kepala dah okey dah. Dah you dah selesa dah. Betul. Tapi you memilih untuk cabar lagi nama yang you dah ada ni Alpha ni untuk step up ke dunia perniagaan pula. Okey, dalam dunia perniagaan ni boleh tak you kongsikan dengan penonton-penonton apakah produk pertama Alpha Cosmetic? Okey, produk pertama saya adalah contact lens. Contact lens. Kalau zaman tu sebab dah terlalu ramai, dah terlalu makeup Barbie doll tu. Waktu tu zaman-zaman tu semua dah tanya contact lens ni nak beli mana? Mana dapat contact lens ni, contact lens kan? Okey. So satu hari saya buka, waktu tu dah ada zaman IG dah ada dah. So saya dapat satu DM daripada satu kilang. Saya rasa kilang tu macam tengok saya makeup macam dia ni semua pakai contact lens lawa semua kan. So dia approach. Dia cakap kilang tu dekat Malaysia. Dia bagi tahu kita keluarkan contact lens, why not you guys you buat sendiri contact lens sebab dah halang you makeup artist guna ni kan. Mungkin dia pun nak buat dia punya branding kan. Kita boleh supplykan contact lens dia cakap. So saya pun pergi kilang meeting dengan kakak saya, abang ipar saya 3 orang. Kita pun pergi. Okey. Nak dijadikan cerita, kakak saya adalah manager saya waktu tu. Dia yang manage lah. Zaman tu bukan manager macam mana lah, just jagakan jadual. Sebab saya pun nak bagi dia income sikit, nak sharing-sharing adik-beradik kan. Boleh kau nak ni, boleh aku tak boleh tolong, tapi jaga jadual aku. Macam tu lah saya cakap kat kakak saya. So dia pun jagalah jadual. Saya rasa berapa tahun dia jaga? Adalah 2-3 tahun lah sebelum saya buat produk tu. 3 tahun sebelum tu dia jaga jadual. Saya tak pernah tanya dia berapa banyak makeup saya ada, berapa income saya bulanan, berapa dia bank in, itulah saya guna. Maksudnya itulah gaji saya. Saya tak tanya macam betul ke kau ni kau tipu songlat duit ke, tak adalah perasaan tu kan adik-beradik kan. Macam redor lah kalau dia bagi tu bulan tu 8,000 lah kita ada kan contoh. Okey. So sampailah saya di kilang tersebut, kilang contact lens. Okey, dia buat presentation. First saya dengar waktu tu dia sebut 40,000 untuk buat course contact lens lah. Dengan kita yang baru nak start business ni dan kita pun duit pun memanglah kita ada duit sikit tapi apa yang ada kat bank tu selalunya boros kan. Mana nak menyimpan 40,000 50,000 tu kan. Tengok dia dengar je dia cakap 40,000 tu okey kita dah macam tak adalah ni kan dah gundur dah duduk kan. Dah macam okey dah tak excited dah. Okey kakak dengan abang saya ni excited dengar ni. Okey balik masuk kereta. Macam mana nak buat ke? Dia cakap kan tak mampulah. Mana nak dapat 40,000. Itulah kan mahal sangat kan ini kan. Okay, diam. Esok, jumpa lagi. Kakak tanya lagi. Nak buat tak? Dia tanya kan, nak buat ke? Macam mana nak buat duit tak ada? Kan? Tak nak pinjam orang, tak nak pinjam bank, tak pernah pinjam kan? Apa kata, kalau berani dia kata, jomlah buat, dia kata. Macam tu. Itu duit? Dah duit. Kan cakap kan? Okay, kat situlah sebenarnya. Dia tahu saya, duit simpanan saya ada kat dia waktu tu, dekat 70,000 ada. Dia simpan, dia sorok-sorok, dia cari, curi duit saya tu. Tanpa bagi tahu saya. Saya nak kakak Datuk tolonglah. Bagilah kakak Datuk dekat saya. Dia sorok diam-diam. Ada duit rupanya. Lepas tu cakap, oh ini cara nak simpan duit punya. Kan? Kalau kita tahu boros, nak pergi tu, nak beli tu ni kan.
Rupanya ada. So macam, ada? Esok juga pergi kilang kan? Okey lah, betul dia kata ada, dia simpankan. Okey lah, alhamdulillah ada duit untuk buat first perniagaan saya contact lens. Nasib baik ada duit tu tu. Kalau tak memang tak dengan ada lagi lah, Datuk ni kena memang simpan lah. Sebulan LV juga kan. Kan? Kalau tak memang kena simpan ni kan. Kena aim lah. So awal lah sikit saya dapat keluarkan contact lens tu. Dapatlah buat. Tahan berapa lama bisnes tu? Contact lens tu lama juga, cumanya contact lens ni yang membuatkan saya tak berapa confident sangat benda tu sebab dia melibatkan mata kan. And pernah saya kena satu tragedi ni yang mana kilang tu sendiri, tapi nasiblah kilang tu memang kilang berlesen. Dia bukan kilang-kilang China yang jual RM10, RM20 tu tak. So apa-apa kes terjadi, contoh kalau orang beli contact lens Al-Alfa ni, kalau katakan ada kerosakan mata ke apa, kilang sendiri yang akan bayar, diorang sendiri akan tanggung, diorang sendiri akan settlekan lah. So itu yang membuatkan saya berani. Pada satu masa, saya buka ada satu expo dekat Shah Alam, dekat Plaza Alam Central. Diorang buat wedding punya expo. Diorang invite saya, padahal saya tak ada kena-mengena pun dengan wedding, hanya jual contact lens, tapi diorang kata nak saya ada kat situ. So saya pun macam, okeylah buka lah, kita book make up sekali ke, kok ada nak booking make up pergilah kan, sambil menjual contact lens. Okay. So stok sampai hari ni, esok tu expo. Excited lah, stok contact lens banyak, esok tu expo. So masuklah jual. Okay, buka. Kita orang sampai dapat award Orang paling ramai datang booth dekat expo tu adalah datang booth saya. Dekat luar tu diorang ambil tau. Diorang tulis nak pergi mana. So kita dapat award dia bagi macam tu. So, paling ramai orang datang. Okey. Kejadian dia adalah hari pertama buka dia 2 hari. Hari pertama buka ramai datang beli contact lens. Hari kedua datang orang pulang contact lens dan saya dapat banyak aduan mata rosak. Tu tak sebab apa. Waktu tu saya shaking teruk, saya takut dah. Dan itu antaranya sebab saya fikir macam aku tak nak berniaga dah, takut. Dia kat contact lens kan kita ada blister yang kita koyakkan tu. Yang besi tu. Contohlah selalu dia buat kat Jerman. Edition tu dia pergi tukar negara lain yang murah sikit mungkin. Apa terjadi? Besi tu turun ke contact lens tu. So air tu masuk dalam. Air tu, so besi tu, the layer of besi tu dah ada kat dalam contact lens tu, orang pakai. Kau rasa? Okey. Ya Allah. Merah lah mata kiranya. Merah, infection, masuk hospital. Bapak dia datang tunjuk anak dia, mata dah merah macam gitu dah. Lepas tu Datuk, apa masa tu? Terus saya ganti rugi apa semua kan. Takutlah saya. Hari kedua tu saya tutup awal, kita lari balik dulu. So buka DM semua dah ramai orang komplain. Yang mana yang kena sikit-sikit tu okeylah. Yang kena sikit macam mata saya pedih lah ni, pulang duit. Yang mata ni. So saya pergi kat kilang tu, saya kata ni, macam mana nak buat ni? Semua orang komplain. Lepas tu diorang cakap lah, okey, masalah dia kita tahu kenapa, kita ubah gini-gini, saya mengaku. So semua kes tu saya tolak ke kilang yang settlekan. Bil hospital, pesakit-pesakit tu semua yang beli contact lens saya, kilang lah yang handle. Ya Allah. Lepas tu saya dah tak berani dah. Kilang tu dah tahu dah yang contact lens tu memang Dia mungkin dia tak tahu sebabkan kes saya tu dah bawa ke dia, diorang tengok balik apa masalah ni. So baru diorang tahu, okey, batch yang aku tukar benda ni kat negara lain yang membuatkan benda tu jahanam. So bila diorang tengok balik betul benda tu dia ingatkan tak jahanam lah. Dia ingatkan, yelah benda tu macam setakat plastik tu je kan. Tapi kan dalam tu dia ada macam foil tu. Benda tu dia turun, luntur, pergi ke yang boleh melukakan jari kita tu bila buka tu. Ya. Tapi dia tak bagi tahu Datuk dia tukar. Tak. Dia yang lukakan tangan tu yang koyak kat situ tau. Ini kat dalam bukan yang tu. Kan? Ini yang jenis macam, perasan tak kat kedai lens yang dia ada kopek plastik macam dia bukan botol, yang plastik. Tu kan dalam tu macam besi kalau kau perasan tu, dia macam warna alloy tu. Tu. Oh yang plastik bekas tu. Bawah. Ya. Dia bukan botol-botol tu. Macam aluminium tu betul. Okey. Macam mana sorry Zaid, macam mana pihak kilang tu deal dengan you punya ni? Okay, saya keluar statement lah. Siapa yang beli sekian date, kalau ada masalah, kalau boleh jangan pakai, yang tak pakai kita pulang duit balik, gini-gini. Kalau ada masalah, DM saya. So saya ambil nombor, saya refer ke kilang, korang pergi settlekan. Tapi efek lah nama you untuk bisnes. Ya, saya dah tak buat. Saya stop kejap contact lens waktu tu. Saya terus tak nak ambil risiko dah lah. Urut takut. tak nama Datuk tu? Ya, dan disebabkan itu juga orang dah ramai tak berani nak pakai. Tapi walaupun kita buat kilang tu bukanlah kilang-kilang China yang kita main beli. Dia ada segala sijil FDA, apa benda MDA, semua tu dia ada. Tapi still lah tak nak, takut yang mata orang kan. Kalau muka jahanam boleh elok balik kan. Mata kalau buta kan. Itulah. So after the cases tu, dah you stop buat lens? Stop. So saya fikir okay, kita buat make up lah. Sebab saya pun dah biasa make up kan. So waktu tu juga make up pun tengah naik. Banyak brand-brand international yang gunakan saya. Bukanlah gunakan, maksudnya contoh katakan brand ni, international brand ni yang memang nama besar. Tapi diorang ada range produk yang tak jalan.
yang orang tak tahu nak pakai. So dia akan buat meet and greet, dia panggil saya datang dekat outlet dia panggil semua fan-fan, datang jumpa, so kita bagi makan percuma, macam minum petang, so saya buat demo lah. So dah jadi macam tu. So saya dah turun ke Watson, ke Guardian, mana-mana brand panggil saya pergi buatkan demo makeup. So orang beli, saya buat kelas makeup. So student saya dah beribu, ramai. Zaman tu kalau saya buat kelas makeup sekali turun 200 orang tu confirm. Nak belajar makeup. Satu kelas makeup berapa? 300.5. 300.5. Waktu tu memang seronok buat duit. So family pun macam dah tengok macam okeylah kan. Baik. Tok, daripada tadi kita dengar kisah macam apa Datuk banyak kongsi tentang kejayaan demi kejayaan sampailah ni. Kita tahu okey. Kejap lagi kita akan tanya lagi tentang Datuk punya branding, macam mana boleh jadi branding. Tapi saya nak tanya within kejayaan demi kejayaan tu ada tak yang orang mendengki Datuk? Ya, kita tak tahu manusia Business. Sesama makeup artist ke? Datuk boleh kongsikan Pengalaman Datuk. Ada. Dia benda ni kalau nak kita nak cerita, jadi pun rasa macam podcast seram kan. Ada buat apa ke? Ada. Ambil pyjamas Datuk? Tak, bukan. Pasal lampu kuning tengok. Okey, baik Tok. Ya, pengalaman sebagai seorang makeup artist kan, kalau bukan pasal disihir ke apa pun, kita ada kejadian-kejadian yang memang menakutkan saya. Contoh saya makeup customer kan. Benda yang paling saya ingat satu benda ni. Satu pengantin ni, dia cakap dengan saya tahu waktu makeup, dia kata kita punya family ni memang kena kahwin pakai baju kuning. Sanding. I je tukar, saya saja nak tukar. Tak naklah pakai kuning. Semua adik-beradik I semua kuning. Family I kuning. Lepas tu dia pakai baju putih. Saya tanya dia, tak apa ke? Cakap kan, tak apa ke? Tak apalah. Malaslah nak percaya zaman-zaman sekarang ni kan. Dia orang ni kalut sangat ni. Okeylah, tak apa makeup. Siap makeup pakai baju putih. Turun, pergi pelamin, dia terlentang, dia jadi buaya. Tapi bukan buaya betul lah. Kau gelak. Kan? Jadi dosa kau. Buaya maksudnya, okey dia cakap macam ni. Dia kata keturunan dia orang ni, dia ada macam buaya jadian lah. Apa. Dia memang cerita, sepanjang makeup tu dia borak-borak kat saya. So dia kata, I je berani-berani tukar. Dia kata kan, tak apalah tu zaman dulu. Saya macam, kan dulu mungkin dah okey kan. Makeup lah. Okey, turun tangga. Okey, kan pengantin dah jumpa, nanti apa semua dia naik pelamin kan. Okey, waktu naik pelamin tu, waktu saya ada kat situ. Naik pelamin, dia macam tersungkur tau. Dia jatuh, badan dia jadi macam papan. Pum, jatuh, tangan dia terus gini. Terus kaki dia gitu. Pengantin perempuan tu. Orang angkat dia tak bengkok tau, badan dia macam papan tu. Memang dia jadi buaya tu. Bentuk buaya tu lah. Dia bukanlah jadi kepala dia panjang untuk buaya, tapi kita tahu. Tak, bukan. Betul faham. Ya. Tapi macam dia punya sifat buaya. Ya Allah. So saya dah dengar kecoh dah makcik-makcik dia, mak dia semua kat belakang. Aku dah cakap dah baju kuning ni untuk dah jadi buaya. Ni orang mana? Sorry Datuk. Negeri mana ni? Takutlah tak payah reveal aku negeri lah. Tapi benda tu kat KL lah. Kat KL lah. Saya make up dia kat KL. Keturunan dia adalah negeri tu. So benda tu jadi. Itu satulah kan. Dia boleh ada benda-benda mistik. And pengalaman sebagai seorang makeup artist pun memang ada. Kalau nak diceritakan, ada satu pengalaman, saya pergi makeup hari ni dekat studio, besok saya balik. Saya makeup kat Amy Mastura waktu esok tu. Sekali makeup, tengah makeup kan, guna brush. Sebelum sempat, nasib tak terkena muka Kak Amy. Benda tu. Kak Amy, dia jenis macam kita buka bag makeup. Okey, orang yang di makeup kan duduk menghadap bag makeup kita. Kan, dia tengok kan. Kita makeup dia tengok. Dia cakap, dia panggil saya kenapa banyak stapler? Dia kata stapler tau. Banyak stapler kat bag makeup ni. Bocor ke bag ni? Dia kata kan. Stapler apa? Cakap kan. Lepas tu dia ambil. Tunjuk. Macam jarum lah, dia cakap kan. Benda tu, okey, korang imagine macam jarum peniti yang telah dipotongkan kepala dia tu setinggi 1 cm, tapi bawah tu memang jarum. Kan? Bertebar masuk dalam bag makeup saya. Dalam brush-brush saya ada. Kak Amy sampai korek macam ni, kita orang dah panik tau. Apa benda ni? Buka, jatuh jarum-jarum tu ada kat dalam brush tu. Berterabur. Saya fikir balik semalam ni aku shoot kat mana boleh ada jarum ni? Semalam tak ada. So semalam tu saya make up dekat studio. Memang studio macam gini, mana datang jarum? Bilik make up pun memang bilik make up yang tak ada share dengan orang lain pun. Lepas tu saya dah macam, tak boleh jadi ni. Tak apa, okay, settle make up kat Amy. Balik tu saya buka semua barang make up saya. Bayangkan saya ada beli loose powder yang masih ada shrink wrap, yang tak dibuka, jarum pun masih ada dalam tu. Pun ada. Ada lagi contoh bekas lipstick yang belum di shrink wrap, buka, jarum tu ada dalam tu. Macam mana boleh masuk jarum ni? Dan waktu tu dia jadi macam mana? Saya buang. Dia berlarutan, main emosi. Saya duduk ujung katil, saya mesej semua pengantin, saya tak nak pergi make up.
tanpa sedar perbuatan tu. Saya boleh cancel sehari tu ada 3 pengantin, 3 pengantin bangun tidur aku pergi mesej cakap tak nak make up diorang. Tanpa tak tahu kenapa. Tapi Datuk is being Datuk masa tu. You are yourself masa tu. Kita bangun tidur macam bangun kan. Tapi macam apa malas sangat ni lah. Macam kenapa letih sangat ni. Tak nak lagi make up. Dia main macam tu tau jiwa kita. Macam tak nak lagi make up hari ni. Okay, ambil handphone. Cari nombor pengantin hari ni. Mesej minta maaf saya tak boleh pergi make up lah hari ni. Macam ni saya ada hal. Tipu customer tau. Hari tu mesej. Lepas tu duduk ujung katil. Kenapa ni macam ni? Asal pula tak nak pergi make up ni? Tak dia macam tu tau. Kita tak sedar tapi macam tu. Dah mesej dah pengantin ni. Tak boleh layan ni. Saya cakap kan. Bangun mandi, mesej balik pengantin. Oh saya dah okey dah, saya datang. Macam orang tak betul tau. Mesej, okey pergi make up. Lepas tu dia pergi ke bau badan. Dia gangguan dia macam satu dia pergi. Saya make up, tiba-tiba saya bau badan saya. Apa bau badan aku macam ni? Bau memang bau ketiak yang teruk, yang kuat gila, yang tak pernah kena, yang tak pernah macam tu, tiba-tiba. Pakai deodorant, pakai apa kan? Sampai saya bawa tisu lebih, letak kat poket. Waktu syuting kan, contoh teman syuting, saya pergi lari toilet, ambil sabun dulu, pakai deodorant, make up keluar lagi bau tu. Apa ni yang bau ni? Saya bau. Dan benda tu saya tahu kat saya. Bila saya buat macam ni, memang bau aku. Orang lain bau tak? Itulah dia. Saya tanya Kak Amy. Sampai saya runsing. Waktu tu saya banyak make up dengan Kak Amy lah. Saya cakap ni, Kak, nak tanya Kak jujur juga kan. Kak Amy dengan saya memang jujur je. Akak ada tak bau macam bau badan, bau ketiak? Tak ada lah. Akak lagi tak boleh bau. Kalau bau memang akak dah tegur. Cakap macam tu. Lepas tu saya bau lagi. Bau Kak. Kuat sangat bau ni. Tak ada Dia cakap tak ada. Kalau ada akak memang cakap. So saya pergi dekat lagi dengan dia. Sekarang cakap akak bau tak? Tak ada. Memang tak ada. Dia bau apa aku bau ni? Dia bau kita sendiri bau. Imagine lah dah sabun-sabun, pakai deodorant, pakai apa. Dan sebelum tu tak pernah bau pun benda tu. Kena kat saya. Kita kenal lah badan kita. Ya. Lepas tu bawa kereta. Memang teruk macam-macam. Bawa kereta, traffic light. Kereta saya kena goncang macam ni. Kita seorang tapi kereta kita goyang gini. Dari mana? Seorang. Daripada waktu tu sekali saya kena tengah hari, satu kali lagi kena malam. Tengah hari. Saya tutup enjin semua, saya tengok orang keliling. Saya ingat, ni gempa bumi ni. Orang sebelah tak ada apa, relax je diorang. Saya tengok, diorang tak panik ke apa ni? Dan tutup enjin pun kereta tergoyang. Macam tu. Sekejap. Goyang yang macam orang goyang. Okey, awak dalam kereta, ada orang kat atas kereta awak, henyak kereta awak gitu. Itulah dia. Dan benda tu bukan sikit yang macam kita rasa sikit-sikit gini tau. Macam gempa bumi tu. Betul goyang gitu. Saya buka pintu nak tengok kat luar, takut. Goyang. Masa tu kereta berjalan ke? Traffic light. Traffic light. Ya, saya tengok sebuah kereta jalan. Saya jalan, hilang. Benda tu tak ada goncang sampai rumah. Yang kali kedua tu, saya dah sampai depan rumah, kereta goncang depan rumah tu. Saya lari keluar terus. Itu antara gangguan. Apa Datuk buat? Kalau kita tengok kan macam mula dari berus, lepas tu bawah badan you, lepas tu kereta bergoncang kan, dalam masa panjang ke atau pendek benda tu berlaku antara dia bila saya sedar tu saya dah rasa dah benda ni memang ada benda tak kena. Sebab dia lepas satu contoh kena jarum 2-3 hari 4 hari dah mesej customer, 3-4 hari tu kereta kena goncang. Dia macam tu. So apa Datuk buat masa tu? Waktu tu badan kita tak ada rasa sakit doktor yang memang kita sakit. Nak jumpa doktor pun untuk apa ni kan? Kan nak pergi jumpa dia cakap apa ni? Doktor kereta saya goyang takkan kan? So macam pergi tanya-tanya kawan lah. Waktu tu saya pergi dari Syifa Ampang. Waktu tu lah segala-galanya terbuka. So okeylah, masa tu kita dah tahu dah lah waktu tu pun kita tak ada ilmu kan nak baca apa, tak tahu nak buat apa kan. So lepas tu kita dah tahu sikit-sikit kita amal, lama-lama okeylah. Nasib dia tak efek Datuk punya make up ke? Datuk tak boleh make up orang ke? Itu dia kacau. Waktu saya make up pengantin ingat saya tak nervous bau ketiak ni. Dia shaking tau. Lepas tu dia main bersin. Bersin pun sama. Waktu tu bersin teruk. Saya cakap dengan manager saya tengok. Saya sampai dah boleh baca tau. Baca contoh kan, kat rumah kita naik kereta kan. Okay, tak ada bersin kan, okey kan. Sekejap lagi kau tak percaya kau tengok aku sampai rumah pengantin aku buka beg make up je aku akan bersin. Sampai dah boleh baca tau. Dan bersin ni bukan sikit tu tak Lagi nak make up ni berkeluar-keluar hingus ni. Lagi make up ni basah. Padahal bukan hingus yang lendir-lendir tu tau. Air. Yang memang kita tutup ni. Kita tutup tisu kan. Sampai saya minta tolong, sampai dah teruk sangat. Saya minta tolong kawan saya tolong buat kening tu. Saya tak boleh dah. Habis duduk tepi ni kau jatuh hingus kat muka orang. Dia nak buat kita jadi geli, orang geli dengan kita bau badan. Kita punya skill make up, kita rasa tak selesa dengan mana bau badan, dengan mana bau hingus. Dia teruk gitu. Jadi saya fikir waktu tu pergi berubat. Alhamdulillah lepas berubat tu sikit dia okey balik. Memang tak siapa yang buat tu dekat you?
Ustaz tu cakap lah, dia bagi tahulah apa akan jadi nanti orang ni jadilah benda tu. Tapi at least Datuk tahulah siapa yang tak puas hati ke whatever kan. Dia orang-orang industri boleh berjaga-jaga lah. Berjaga-jaga. Awal Datuk nak naik ke puncak ke atau waktu tu dah ke puncak lah tu. Dah ke puncak. Selepas daripada kejadian yang macam tu apa benda yang maksudnya yalah kadang-kadang aku tak boleh buat macam ni, tak boleh buat, aku kena berhati-hati. Ada tak yang Datuk rasa macam okey lepas ni sebalik efek jangan misterinya di sana. Maksud saya bila setengah orang kan bila dah jadi benda macam tu dah pergi berubat, maksud ada pantang narang yang okey ni aku tak nak buat dah benda ni, aku tak nak buat ni. Ada tak Datuk? So far tak adalah. Kita dah tahu tu, kita buat je lah. Macam contoh suruh make up ayat kursi kan, benda-benda peninding gitu-gitu je lah. Tak adalah orang kata spesifik tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, tak ada. Tapi kita apa pun kita berserah lah. Kalau nak kena juga kan. Betul. Ustaz tu sendiri pun boleh kena. Apatah lagi kita kan. So adakah benda ni macam potong minat you untuk terus ke dalam bidang muar? Tidak. Dan apa yang lebih bagus, bila saya ada rasa tak sihat je, saya akan pergi selalu jumpa doktor. Faham. Kalau tak sebelum ni susah kan nak jumpa doktor kan. Tapi sekarang ni apa jadi, kalau ada rasa sikit benda tak pelik-pelik, tak kena berdebar tiba-tiba apa semua, saya akan pergi jumpa doktor buat medical check up cepat-cepat. So bila doktor kata macam okay clear, so mindset saya macam okay ni. Betul okey lah. So teruskan lagi sayang. Silalah. Itu tak memotong semangat you lah untuk terus dalam bidang dunia makeup. Okey je. Sebab kita tahu kita buat apa-apa pun, and bila kita tengok circle-circle orang lain pun, mana-mana industri pun memang adalah benda-benda gini. Sebenarnya benda ni sebenarnya adalah satu mindset kita, and then kedua tu memang ialah apa amalan-amalan yang kita boleh support lah kan. Just kita ada basic pun okey dah at least. Tidaklah orang kata sampai meruntun aku kena macam ni, orang nak bunuh aku ke gini-gini, tidaklah kan. Kita macam okey rasa penat, contoh rasa macam malas okay, lawan dah tahu dah ni. Ni ada ni benda-benda ni contoh kan. Faham. Ada je benda tak kena ni, alah kau ni tak ada, aku okey je. Macam itulah. Okey Datuk, selain daripada kes buaya yang Datuk make up orang ni kan sampai jadi buaya tu kan. Ada tak apa-apa lagi macam pengalaman Datuk make up orang yang macam Datuk tak boleh lupa sampai sekarang? Tak kisahlah seram ke, yang manis ke, yang kelakar ke. Yang Datuk ingat sampai sekarang? Adalah. Seram tu tak adalah itu je saya rasa. Yang lain seram tu mungkin tak perasan benda tu seram. Ya. Yang lain macam contoh Tok Kadi hilang. Tok Kadi dia pergi beraya, Tok Kadi pula tak ada handphone, kahwin malam. Lepas isyak macam tu nikah. Dah siap make up lawa dia ni. Tok Kadi tak ada, pergi beraya, orang semua cari tak jumpa. Sampai ke sudah tak kahwin, besok kahwin balik. Habis make up tu simpan lah, ambil gambar. Simpan. Konon-konon dah kahwin, tak bolehlah pegang-pegang tangan, duduklah sebelah-sebelah gitu kan. Tak boleh. Konon dah kahwin. The actual waktu mereka menikah tu tak ada make up artist ke ataupun simpan? Tak ada dalam make up. Diorang kahwin gitu je lah. Semalam dah photoshoot dah. Tak ada pun Datuk esok sekali tak ada. Saya busy. Dia tanya tapi saya waktu dah ada job lain dah. Lah yang Tok Kadi tak ada pun ni Ya kan. Tak risau benda tu. Oh nak kahwin tak ada kahwin. Tapi Datuk Lalang saya bercakap dengan makeup artist pengantin ni kan. Saya tengok selalu kan ada je pengantin yang macam daripada Indonesia mostly kan. Yang tiup-tiup asap tu. Tiup-tiup kat asap? muka. Itu apa Datuk? Alah tu antara sama-sama Kita ada buat tak macam tu? Tak adalah. Tak ada Tak adalah. Sekarang ni teknik make up je. Tapi zaman-zaman tu memang adalah ada orang. Saya pernah tengok. Dengan ilmu hitam ke? Saya pernah tengok, contoh artis yang saya pernah make up, yang saya tahu muka dia macam tu. Tiba-tiba saya jumpa, make up dia tak cantik tapi dia sangat lawa. Sangat lawa yang saya tengok, kau kenapa lawa sangat ni? Tapi bila teliti, shading bersepah, ni bersepah kan. Tapi kenapa kalau tengok dah lawanya? Maknanya itu pakai-pakai lah? Ada guna-guna? Saya pernah jumpa pun, saya pernah tengok. Dekat artis tu sendiri pun ada. Dia bawa. Depan? Ada. Boleh Datuk kongsi tak? Saya tak... Tak, okey tak. Maksudnya dia bukan spesifik sangat. Maksud saya nak tahu situasi tu macam mana. Macam mana yang nampak make up bersepah tapi glowing? Okey, macam mana nak cerita ya? Takut lah kalau artis tu tahu dia. Tak payah. Dia tak payah sebut. Tak payah spesifik. Tak payahlah sebut. Okey, okey contoh. Katakan saya make up 10 artis. Konon-konon kan ada 3 orang yang pakai benda tu, macam mana? Kan doktor rasa 2 orang pula kan? Kan? Okey, adalah kejadian. Okey, saya make up dia, contoh kan. Tapi dia macam nak pakai barang dia sendiri, contoh. Okey. Lepas tu, tak semena-mena dia pergi shoot, beg dia jatuh, terbuka, prom semua keluar. Allah. Faham tak?
adalah benda-benda punya Dah kan Pernah. Saya pula tolong kemas letak balik. Habis tu, Datuk buat apa masa tu? Macam buat tak nampak ke apa? Tolong kemas. Tolong Dia kemas lah. tolong kemas. Kalau tidak kan macam mana benda tu terbuka situ kan orang tahu. Habislah semua orang tahu kat ni. Ada. Datuk banyak simpan rahsia. Jadi kan. Jadi itu saya cakap ada je hati-hati macam kita tahu makeup artist, makeup contoh kan. Tapi macam mana nak cakap jadi macam itulah. Muka dia lain sangat. Yang lain yang memang aku tahu ni bukan sebab makeup kau cantik, tapi kau memang nampak lawa gila. Yang bila contoh kita pakai contoh kalau dari segi fashion contoh kita datang dekat baju ni memang buruk, tak fitting, tiba-tiba daripada jauh lawa baju tu. Itulah contoh kalau muka pun macam tu. Macam mana orang macam Datuk pula boleh perasan? Sebab saya dah makeup dia. Dan contoh kita tahu muka dia cabi sikit. Baru je 2-3 hari lepas makeup contoh kan. Tak mungkin teknik shading, tak mungkin tu yang kita tengok dia kecil betul. Macam, lawanya kau ni. Lawa sangat. Datuk kena spill ni. Saya nak tanya juga ni, siapa orang Mak Aisah tu? Kan, kena kan? Tapi tak tahu juga sama ada memang makeup artist yang makeup dia mengguna ataupun memang artis tu sendiri yang ada pakai yang dia nampak sangat wow. Yang pasti lain. Datuk try husnuzon tak time tu? Macam dia memang cuba. Tapi saya tahu dia memang biasa-biasa contoh. Dan pernah pun tengok dia makeup dengan orang lain pun biasa, tapi di ketika itu memang sangat lain. Dan saya jumpa pun barang-barang yang dia pakai tu kan. Ni selalu masa event ke ataupun event lah Dan kawan saya pun waktu tu adalah saya pernah make up pun adalah kawan saya pun follow. Dia pun tahu, dia pun cakap, gila Mak Aisah dia ni. Macam Mak Aisah. Gila Mak Aisah dia ni. Orang panggil Mak Aisah. Culture Mak Aisah perkataan Mak Aisah ni. Adakah itu normal bagi semua makeup artis di Malaysia? Yang moden-moden yang sekarang moden-moden ni dah guna teknik makeup lah. Teknik makeup yang lebih orang kata nak dapat anniversary tu kita dah tahu. Kalau apa yang bagus, eyeshadow apa, bulu mata apa, shading macam mana, kan kat mana nak letak benda tu, mungkin teknik tu sangat membantu. Tapi kalau yang jenis gini mungkin makna-makna kampung yang kita tak tahu kan, yang memang dia ada pakai-pakai, yang ada syarat-syarat ada juga. Itulah saya tanya tu sebab kadang-kadang tengok ada yang tiup-tiup asap lah kat muka orang. Ada. Kan? Selalu kampung-kampung mostly buat. Ya, dia make up muka dia lawa betul. Kan? Tiba-tiba pengantin jadi gitu. Seram tu kena buat seram pengantin. Topik podcast kau nanti. Tapi tu dah kita tak boleh cerita lebih lah sebab itu mengaik orang. Baik Tok. Okey, Tok saya nak mungkin sebab kita banyak cerita tentang makeup kan. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit lah untuk dapatkan contoh kalau kita nak makeup macam contoh orang yang buat makeup kat luar sana kan. Sebenarnya makeup yang sempurna ni makeup macam mana? Dia makeup yang sempurna Dia makeup ni kita tak boleh nak kategorikan dia sebagai sempurna ke tidak sebab makeup ni dia main dengan konsep. Lepas tu kita akan tengok on texture kulit orang tu sendiri, bentuk muka kan. Kalau dia memang cantik, makeup simple pun dia cantik. Ada orang muka dia biasa tapi kita kena work hard sikit untuk mendapatkan muka dia tu jadi lain. That's why kadang-kadang ada artis tu tak confident keluar muka dia tanpa makeup sebab orang dah tahu dah. Kadang-kadang tengok muka dia tak makeup orang tak kenal. Ada juga yang cakap, ini dia muka tak makeup kan. So, ada tak pernah dapat klien yang muka teruk tapi aku nak muka aku macam Lee Kuan Yew lah contoh. Kan. Ada semua orang pun tak contoh. Yang perumpamaan dia. Kan. Dia macam ibarat macam kita buat muka, saya banyak tengok juga iklan-iklan kan. Daripada muka kau macam ni, dia boleh tukar macam ni. Sebab Datuk pun a part of construction team. Ada tak yang tiba-tiba nak Syah Aziz? Ada tak? Kan? Itu memang selalunya kan, mana-mana sebab orang tahu makeup expert ni adalah kita. So orang datang tu request lah. Memang ada. Tapi selalunya kita boleh fahamkan diorang lah. Okey, contoh, saya nak makeup muka saya nak nampak macam Nilofa, nak nampak macam Fazura, nak nampak macam gini kan. Kita bagi tahulah. Saya akan tanya, okey, bila awak tengok gambar yang awak bagi ni kan, apa yang awak berkenan dekat muka ni? Kalau diorang ada knowledge, diorang akan cakap lah, okey, saya suka kening dia soft contoh. Saya suka bulu mata macam dia over. Saya suka macam shading macam dia gini contoh. Tapi kalau memang diorang tak ada basic and diorang rasa kita boleh tukar muka diorang jadi gitu, senang je saya cakap. Adik-beradik diorang pun muka tak sama. So mana nak makeup jadi sama kan? At least teknik tu boleh. Kita boleh tiru bentuk bibir, kita lukis balik jadi bentuk bibir dia. Mata contoh artis ni suka pakai eyeliner panjang gitu, kita boleh tiru. Persis tu ada, nak jadi sama tu memang takkan lah. Mana boleh dapat? Datuk kena cakap berpijak di bumi yang nyata kita ni. Kalau nak boleh, waktu kahwin tu dia tak boleh muka kiri kanan dia. Dia pandang one side je, saya lukis balik jadi muka orang. Boleh lah. Jangan. One side. ID dah ni. Tak ada masalah dah. Okey, Tok. Saya nak tanyalah. Okey, Datuk dah ada bisnes ni, founder untuk ready to wear baju masih bergerak lagi? Masih. Waktu saya buat makeup juga, sebenarnya saya ada satu butik di Kajang yang sangat besar. Saya buat baju juga sebenarnya. Saya boleh draw, boleh jahit juga.
Ada selebriti yang kahwin yang sempat saya buatkan baju kahwin diorang, Datuk Fiz Fairuz dengan Datin Elmi Nadia, baju kahwin tu saya buat. Nak Zainal kahwin yang first tu saya buat baju. Fatina Fifa kahwin saya buat baju. Itu semua butik saya kat Kajang lah. Itu pun saya berhenti buat baju bukan sebab tak ada orang nak, tapi saya berhenti sebab saya rasa saya dah tak boleh nak fokus. Sebab orang dah start nak buat baju pun nak kena saya juga. Kalau staff yang draw pagi designer pun tak nak, nak saya juga kat situ. Nak lari pergi make up, nak pergi beli kain kan. Pernah satu kejadian tu dah terlalu penat sangat. Jumpa klien dekat kedai kain, Jekyll, janji dengan customer. Diorang nak saya juga entertain cari kain, saya juga nak kena buat. Saya lari pergi make up, pergi buat baju dia. Saya sampai di Jekyll Mall pukul 6 petang macam tu, jumpa tu. Saya tertidur dalam kereta, tahu-tahu dah esok dah, subuh esok dah. Saya terlelap macam, penat sangat. 15 minit lah nak tidur. Tahu-tahu dah besok dah tutup lah Jekyll semua. Tu dah sampai saya rasa macam, dah tak boleh dah ni. Sebab customer nak kita juga. Buat pelamin pun nak kita juga di situ. Tak nak team, nak kita juga. Sebab orang kenal kita kan. So saya stop sebab saya rasa macam, aku tak boleh carry dah benda ni macam terlalu-lalu sangat kan. Permintaan banyak, memang banyak gila. Saya pernah nak pergi, on the way pergi make up pengantin. Saya bawa baju dia, ambil baju dia juga make up. Minta tolong kawan drive kereta. Sambil nak pergi make up ni, saya jahit lagi manik dia. Saya jahit lagi dia punya lace semua. Sampai tahap tu. Allah, memang itulah orang cakap, duit tu ada tapi kita rasa hidup kita tak balance. Tak balance. Dan kita rasa, ya Allah penat je cik duit. Work-life balance duit tak ada lah. tapi kita tak ada free tu. Macam penat-penat. Saya stop buat baju, fokus balik make up, buat produk make up. Okey, untuk kosmetik line Datuk ni kita pun tengok sekarang dekat live TikTok tu, ya Allah. Manjang, manjang, very aktif kan apa semua kan. So macam mana Datuk dengan Datuk punya make up sekarang and also produk-produk Datuk ongoing sekarang ni pun nak keluar lagi. Baru kan. So how is it? Okey, untuk make up memang saya dah cakap dengan manager saya dah bagi contoh awal tahun kita dah duduk sama-sama, dah buka jadual, kita tengok okey minggu ni aku teringin nak pergi berjalan. Contohlah kita bagi tahu macam okey 3 bulan kena ada satu outstation. Gini ada satu outstation. Ni gini. So hari-hari biasa tu pun saya dah tak ambil banyak, macam satu hari Sabtu Ahad kalau ada satu cukup dah. Dan ada minggu yang memang saya tak nak make up langsung. Memang kita dah book set-set lah. So kalau customer tanya date ni free tak? Kita tengok macam okey ni ada satu slot je. Kalau orang lain tanya dah tak free. Saya buat bukan sebab sekarang ni bukan sebab duit lagi, tapi sekarang ni saya buat untuk saya sentiasa in trend dalam dunia makeup. Sebab saya tengok semua industri pun saya rasa samalah. Penyanyi, pelakon pun macam tu kan. Kalau dia hilang orang dah rasa tak relevan kan. So benda ni terjadi juga dekat makeup, dekat kawan-kawan saya yang buat produk makeup juga, and diorang pun buat makeup. Bila diorang stop je produk diorang pun merudum. Sebab orang dah tak ada trust. Orang tak tahu, orang rasa alah kau mana tahu lagi pasal makeup kan. Kau dah tak buat makeup. So bila kita in trend, kita tiru makeup-makeup yang tengah in, kita buat orang tahu macam dia tahu pasal makeup. So dekat situlah saya perlu ada juga untuk saya tahu teknologi makeup yang terbaru. Kan kita kena follow trend produk apa yang ada macam itulah. Aizat, buat bisnes lah apa ni? Aku tengok betul-betul macam minat betul. Sekejap, saya terfikir tu kan, mana datang Datuk punya bakat. Maksudnya bakat yang macam mana, kalau tengok satu benda tu, dia tak nak buat benda yang macam orang lain buat. Datuk boleh pergi on the spot, okey aku boleh buat macam ni, aku buat macam ni. Sebenarnya benda tu originality yang memang dah ada dalam diri, ataupun macam Datuk banyak tengok orang ke, banyak belajar ke, banyak jumpa orang ke? Mungkin dah dipupuk daripada kecil kot. Saya rasa memang saya laju. Contoh laju kan, katakan saya pergi make up, tiba-tiba contoh color rambut lah, tiba-tiba rosak. So saya akan on the spot ambil tisu, gulung rambut tu dengan tisu, keluar dah curl. Dia kena laju. Apa yang tak jadi, contoh barang make up ni habis. So apa lagi boleh tukar dengan benda tu? Kena laju lah. Apa orang panggil tu in English? Apa problem solver ke? Something like that. Which is you sentiasa akan ada solution. Solve problem tu. Yes. Dia kena ada benda critical tu. thinking you. Okay. So, bila saya nak tanya saya nak tanya tadi kan. Bila dah start berjaya ni tu kan, pendapatan semua berubah, kehidupan dah jadi lain, maksud pergaulan macam cakap apa, tak ada masalah nak spend cakap apa, nak spend something lah kan. Datuk pernah tak mengalami fasa yang rasa macam yelah Datuk bersusah bila naik fasa yang menunjuk-nunjuk. Faham tak? Bila you ada something, sebab kalau kita tengok influencer, bukan influencer lah, maksudnya orang-orang berniaga. Maksudnya orang yang bisnes bila dia meletup, bila kaya dia ada je yang nak tunjuk, ada beli jam baru, kereta. Adakah itu macam orang kata pernah lalui tak untuk jadi founder? Faham?
Okay, jujurnya kan, saya tak tahu kenapa dengan diri saya, tapi saya tak teringin nak pakai barang mahal. Yang macam kalau ada duit pun, sampai ke manager saya kena cakap, kau pergi belilah satu. Contohlah ni tengah in sekarang ni, orang beli ni, harga dia gini-gini, contoh kan. Okay. Pergilah beli. Oh, kena ada ke? Jomlah beli. Baru beli. Kalau kata nak buat collection, nak simpan tu tak ada. Tapi macam, yelah macam dulu-dulu, kita pakai kereta Alza contoh kan. Dulu, so struggle, bila ada duit sikit, tukarlah Mustang, contoh kereta. Apa yang kita teringin tu ada. Tapi tak ada rasa nak tunjuk. Sekadar ada, kita simpan je lah. Macam tu. Kadang-kadang bila terlalu menunjuk pun bahaya kan. Macam sekarang ni, itulah benda-benda tu. Tapi tak ada keinginan yang macam, kalau tiba-tiba rasa teringin nak beli, yes, pergi beli. Tapi kalau kata nak achieve, kumpul duit untuk sebab itu, tak ada. Untuk tunjuk lifestyle tu tak? Ya, tak ada. Apa pendapat Datuk bila ada segelintir? Bukanlah. Kalau kita tengok dekat luar sana, dia ada je a few orang yang dah berjaya macam dalam businessman mesti nak kena tunjuk duit, mesti. Dia pada saya itu akan memberikan tunjuk ajar yang tak bagus kepada mereka-mereka yang baru naik ni. Pada pendapat Datuk sendiri macam mana? Bagi saya benda tu sebenarnya adalah mungkin itu cara kita appreciate diri kita lah kot. Mungkin ada antara diorang rasa aku dah daripada susah. Contoh ini masa aku dah senang, so aku kena bagi tahu orang yang aku senang. Ada orang macam tu. Ada orang selesa biar dia simpan, dia je yang tahu dia senang macam mana. Tapi mungkin ada orang juga dia buat benda tu untuk mungkin marketing perniagaan diorang. Orang kena tahu okey dia sukses, so orang akan ada trust, okey dia niaga daripada susah, so dia sampai dia dah senang, itu menunjukkan produk dia bagus mungkin. Kan ada orang tak percaya benda-benda macam tu, dia rasa macam buat je lah macam selalu kan. Teringin belilah, tak payahlah tunjuk kan. Ataupun benda sekarang ni lagilah, zaman sekarang musim bunuh lah, apalah semua ni kan, menakutkan. Sangat-sangat merisaukan. Jadi kalau boleh tak tunjuk sangat tu lagi better lah. Betul, tapi Datuk pun orangnya very down to earth kan. Macam tak ada pun nak tunjuk apa-apa. Betul lah nak tunjuk apa, memang macam tu kot. Tak tahulah nak tunjuk apa. Saya rasa lagi ramai orang kaya kat dunia ni kan. Kat Malaysia ni sendiri lagi ramai orang kaya yang kita tak tahu. Tak ada pun tunjuk kaya je kan. Betul. Okey, jom kita cerita pasal bisnes Datuk. Okey. Alha Kosmetik. Alha Kosmetik kan. Nama brand ni adalah begitu besar. Sampai jenama ini pernah taja event-event besar seperti ABPH dan ada juga sebuah rancangan pertandingan kecantikan dan you juga menaja untuk you pun jadi juri jemputan ke? So kita buat sendiri program. Buat sendiri the program kan. Okey. Mana datangnya inspirasi you untuk kembangkan lagi bisnes you sendiri? Okey. Bila kita dah buat perniagaan kan, ketika itu kita tak ada platform lain selain berniaga ni hanya menggunakan Instagram, website kan. Dan sekarang ni kita boleh tengok ada TikTok lah, ada Shopee lah, ada Lazada lah, ada segala-gala ni. So itu adalah satu platform yang memang memudahkan untuk membuat duit. Tapi di ketika saya mula-mula dulu, saya rasakan kat mana lagi kita nak menunjukkan kita ni ada kan. So that's why bila income dah ada, bila produk dah terjual banyak, dia dah ada satu level tepu. Which is kita macam mana kita nak jumpa target audience lain selain daripada sekadar aku punya Instagram dan website dan Facebook kan. Macam mana lagi nak orang nampak So kat situ saya try di-approach jugalah waktu tu oleh stesen TV yang menyatakan diorang nak buat satu anugerah. Ketika itu duit yang ada sebabkan kita dah spend untuk buat production baru apa semua, dia macam ngam-ngam tau. Contohlah event tu 2.5 juta contoh. Duit kita ada dalam 2.8 juta contoh. So macam mana ni, nak ambil ke tak nak kan waktu tu. Tapi waktu tu memang tak ada, yang platform saya cakap tadi memang tak ada, tu semua tak ada. So macam mana, so saya duduk berfikir, saya bisnes adik-beradik juga, saya ambil kakak saya kerja, abang saya kerja, adik-adik saya semua kerja dengan saya. So kita duduk, kita fikir sama-sama macam mana nak buat benda ni, nak ambil ke tidak. Ni pertama yang kita buat, kalau jadi alhamdulillah, kalau tak jadi memang nganga ni. Kan memang kita kena start balik cari duit ni. Fikir, berani matilah. Saya pula jenis gitu, saya jenis berani tempuh dulu. Apa jadi kemudian kita cover balik. Macam itulah. So ambil. Apa jadi waktu malam tu 600,000 orang masuk kita punya website sampai jam, tak boleh buat apa dah. WhatsApp phone, staff-staff semua, korang boleh bayang tak? WhatsApp masukkan 30,000 orang biasa nak beli produk waktu malam tu. Itu produk apa? Produk kosmetik saya. Yang ada lah waktu tu macam foundation. Yang dalam telur tu. Tak, yang tu baru ni. Ini yang baru. Ini yang dulu pun mula. Dulu. ABP. Saya taja ABP 2 tahun pertama punya cerita tu. Macam mana nak meletup tu kan.
So waktu tu macam ni barang habis. And duit yang kita spend tu dalam masa seminggu tu dapat balik. Waktu tu. So itu yang membuatkan saya berani untuk ambil AJL yang ABP yang kedua, tahun kedua. Cuma waktu tu berlaku sikit problem. Kru yang meletakkan nombor telefon saya tu tersalah nombor di hujung. Contoh nombor tu nombor 9, dia pergi play 7. Okey. So on website alhamdulillah cuma dekat WhatsApp lah ada kerugian dekat situ. Bila Datuk perasan yang number tu salah? Okey, staff yang pegang phone tu dia akan berlega-lega sebab saya monitor kan. Sale okey tak okey, okey tak okey. So dia pelik sebab phone kita yang WhatsApp ni tak jadi macam dulu. Dulu macam ni ada tapi macam tak meriah macam dulu. Mesti lama-lamanya kalau ada pun. Kenapa macam ni cakap. Tapi nasib baik macam website okey alhamdulillah lah. So saya tidur, bangun esok, saya buka IG. Saya dimarah oleh beberapa orang. Saya kata, asal orang ni marah aku ni baca. Rupanya tersalah letak nombor phone. Phone tu dah pergi ke nombor phone pegawai. Boleh pula nombor tu pula pergi ke pegawai ni. Orang tu nak saman saya. Okey. Sebab tersalah nombor phone tu. And phone dia rosak jahanam, memang tak boleh buka langsung. Berlaku di phone dia, orang beli barang kat situ. Itu bermaksud trafik yang pergi dekat pegawai tu begitu busy lah. Allah. Saya cakap dengan dia, saya nak belilah nombor phone tu kan. Tak nak, dia kata tu nombor memang nombor dia punya family punya nombor yang dah lama pakai. So dia takkan jual. Yang saya sedih tu dia delete, dia format terus WhatsApp tu. Hilang semua customer tu. Tak dapat. Tapi tu rugilah, kerugian sikit. Tapi apa pun benda tu, orang kata rezeki tu Allah nak bagi banyak tu kan. So dia cover kat website lah. So kat situ sebenarnya bila kita on TV ni sebenarnya marketing TV ni sebenarnya perlu. Sebab kita ada market makcik-makcik kan. Kita ada masih ada market TV ni, memang masih ada. Dan sekarang pun trend TV tu akan bermula balik. Walaupun orang sekarang semua phone. So percaya di satu masa sedikit lagi TV akan boom balik. So editor. Datuk ada macam masa jadi tu kan, it's a lot of loss actually, banyak tu kan, macam berderik punya WhatsApp, kita dah tahu banyak orang yang contact apa kan. So Datuk ada macam ambil tindakan ke, marah ke dekat orang yang person in charge number tu? Dia tak adalah marah tu, tidak, tapi diorang dah cover balik, diorang bantu saya balik lah. Maksudnya di mana slot-slot yang tengah peak hour tu diorang masukkan iklan-iklan kita kat situ, dia cover balik lah. Kita dah tahulah. Untuk sponsorship untuk anugerah yang kedua kali kan? Kedua kali. Yang kedua kali ni kalau saya tak silap saya, Datuk ada buat produk ini memang untuk anugerah ini. Betul. Iaitu telur yang you cakap tu kan? Iaitu AJL yang baru-baru ni. AJL. Dah tukar Tapi AJL. bukan, itu ABP. ABP yang sebelum tu. So saya memang... Macam mana sambutan tu? Sambutan alhamdulillah. Saya buat waktu tu set anti badai, foundation yang kita campur bila orang tu dia tak luntur tak apa semua kan. Alhamdulillah lah, set tu memang kita sebut set anti badai. So mana-mana orang datang, saya turun expo kat Singapura ke apa semua, set anti badai ada, set telur ada, dia dah tahulah. So impact satu produk yang memang bentuk telur pula. Mestilah orang ingat kat TV ke apa. Kita dah stokkan dah dulu. Kita nak keluar baru Jadi lah. macam limited edition lah. Limited edition untuk program tu sendiri. Bercerita mengenai produk you yang dalam packaging telur ni pun jadi isu juga. Ibu bapa pergi cari you sebab apa anak pun menangis. Anak-anak dia nak menangis nak beli telur tu. Sebab dia ingatkan barang mainan. Pergi kedai kosmetik, so telur tu disusun dengan cantik. Untuk telur tu ada budak-budak menangis nak telur tu. Mak dia pun tak tahu nak beli ni untuk apa ni kan. Nak telur tu semata. Beri casing je dah. Okeylah. Dalam tu mak ambil. Kalau tu anak main. Okey. Dok, bila Datuk dah sampai ke tahap yang cakap apa kuat berjaya ni. Okey, apa mungkin Datuk berkongsi apa yang Datuk balas kepada keluarga, kalau Datuk dapat kongsi lah. Balas kepada keluarga? Family, maksud ibu ayah. Okey. Bila dah macam ni, tak adalah orang kata balas yang spesifik yang macam kita betul-betul balas tu, tak adalah. Tapi memang of course lah, macam diorang income bulanan diorang, tempat tinggal, semua kita bagilah, kereta apa semua kan, balas balik. And saya akan ada aktiviti macam baru-baru ni, kita bawa semua satu family, semua kena family besar-besar ni, adik-beradik dia semua saya bawakan pergi umrah. So adalah benda-benda lain yang kita bagi diorang hidup senang lah. Boleh dikatakan senang. Tak lagi macam nak makan berkira-kira kan, nak beli barang terkira-kira. So diorang boleh jalan sendiri dah. Pernah terfikir tak sampai ke tahap ni? Tak. Dan saya tak ada impian yang terlalu besar. Saya macam adalah teringin tapi tidaklah bekerja-kerja untuk itu. Tapi kita jalan tu harap-harap ke situlah macam tu. So macam selalu je lah, tak adalah orang kata terlalu aim sangat-sangat tu, tidak. So takut kecewa Tapi Datuk kalau buat sesuatu benda ni, apa yang dalam fikiran Datuk tu fikir? Maksud buat sesuatu ni
mungkin Datuk boleh kongsi lah Datuk punya pegangan ke pendirian motivation. ke motivation ke, sebab kita tak tahu sebab kejayaan demi kejayaan. Sebab kalau kita dengar benda tu datang bersusun. Mungkin kita tahu kenapa kita buat benda tu kot, dan kita buat benda yang kita minat dekat dengan diri kita kan. Contoh macam makeup, of course. Macam mana kita dah tak nak buat pun, saya masih buat makeup, so saya boleh teruskan. Macam mana malas pun, saya memang buat video untuk ajar makeup, so nak tak nak teruskan. Maybe kalau ada you guys yang memang nak berbisnes, buat yang dekat dengan kita. Mungkin suka berfashion, boleh fashion. Kan, jual barang-barang fashion. Yang macam mana aku tak suka pun, aku memang akan berfashion. So, aku akan promote juga. So, buat yang dekat dengan diri. Yang maybe ada yang lain-lain tu, rezeki diorang memang dah terletak di situ. Ada orang buat macam mana pun, tak ada rezeki dia, bukan di situ, tak jadi apa-apa. Kan, ada orang kita tengok lagi effort dia teruk. Contoh, dia pergi kelas ni, belajar tu, bayar ni, bayar. Di situ juga. Kan, kita yang tak lagi belajar ni, Allah dah bagi rezeki lebih. So, kita bagi semula kepada orang yang bantu kita kan. Macam saya suka buat macam sekarang ni lah, saya suka bagi balik dekat public lah kan. Macam contoh ada banjir ke apa, kita turun. Ada apa-apa masalah ke apa, kita pergi. Happy, I enjoy benda tu. And staff-staff saya pun semua diorang dah ready dah. Okay, aku kerja di Al-Halfa ni, kerja hakiki aku ni tapi nanti aku akan ada lagi kerja-kerja CSR yang lain yang memang aku kena join. So diorang pun sangat seronok, diorang pun sangat happy. Bila ada banjir je, diorang sendiri WhatsApp, bos, dekat Kedah tengah teruk ni, jom kita, jom turun ramai-ramai tolong. Selalu ke Datuk untuk buat CSR? Setiap tahun memang memang kita pergi. Kenapa Datuk decide untuk buat CSR? Tak tahulah, memang suka. Memang jiwa ke apa? Jiwa, sebab kita boleh tengok macam mana kita rasa macam aku ingat aku susah, ada orang susah lagi lah. Kita rasa macam tu. Aku rasa macam aku ingat aku ni dah teruk, teruk lagi orang lain. Bila kita jumpa kan, bila kita tengok makcik-makcik tu yang macam dah tak ada apa-apa, minta tolong kat kita kan. Dia mungkin itu train hati and perasaan kita lebih rasa cepat kesian kat orang kot. Rasa macam aku kat sini dah cukup, ni dah senang kan. Tengok orang lain macam tu, ada yang lagi susah. Dia macam auto muhasabah kita nampak kesenangan yang Datuk Alha ada sekarang ni, dia kongsi dengan community, give back to the community. Sikit mana kita boleh tolong kan. Betul. Okey Datuk, sepanjang Datuk bergelar makeup artist sampailah sekarang business mogul. Siapa orang yang Datuk rasa yang Datuk paling berterima kasih sekali? Yang daripada zaman Datuk susah makeup artist, struggling kan, tak kisahlah kakak ke PA ke mak ke anyone, but only seorang. Siapa yang orang yang yes, yang selalu dengan Datuk, yang macam always there for you? Macam mana saya banyak dengan diri sendiri je sebenarnya. Tak betul lah sebenarnya. Kalau dengan dulu apa-apa pun kita rempuh tu sendiri. Tapi orang keliling yang banyak support tu ramai. Betul. Adik-beradik of course, kawan-kawan, macam manager saya semua tu memang orang yang ada daripada saya bawah dulu kita naikkan sama-sama. So team lah, team. Kalau saya memang kalau nak dikatakan memang adik-beradik di antara yang terawal, saya ada 4 orang ni sahaja yang sama-sama. Contoh waktu produk meletup, dialah pergi post, dialah pergi ni, dialah yang tolong itu, dialah tolong bungkus, dialah ini. Antara grow tu memang daripada family lah. Sangat rapat lah adik-beradik. Rapat. Memang rapat. Sampai sekarang pun masih bersama lah. Masih gaduh pun gaduh adik-beradik jugalah kan. Untuk bagi idea dia ini, idea dia ni. Kadang-kadang kita nak decide sesuatu tu memang apa-apa jadi pun kita lah adik-beradik ni kan. Orang luar ni of course lah, diorang kerja and ada juga kawan-kawan baik yang memang akan support. Cumanya apa-apa pun memang adik-beradik dululah. Back to family balik lah. So dalam company Datuk tu wajib ada, memang akan ada semua adik-beradik. Saya ada, saudara mara ada, memang ada. Family gathering. Kalau dari perniagaan pula Datuk, siapa you punya idol? Idol perniagaan macam sekarang ni ramai. Tapi nak kata idol betul-betul tu, nak namakan tu tidaklah spesifik. Ramai macam selebriti pun ramai je yang dia buat perniagaan yang menjadi kaya kan. And makeup artist kat luar negara pun ramai juga diorang daripada buat makeup sampai sekarang produk diorang dah jadi sangat-sangat terkenal. Kalau peniaga ni, peniaga Melayu yang kita tahu, Chef Mohtar Al-Bukhari antaranya, yang sangat kaya dan membantu semula orang kat luar tu antaranya. Itulah idola-idola dia. Jauh tu pergi. Jauh kan? Tapi yelah naklah jadi macam dia kan. Datuk, ini mungkin soalan terakhir dari saya. Okey, silakan. Setelah apa yang Datuk dapat, Datuk puas tak? Maksudnya dalam apa yang Datuk ada sekarang ni, Datuk puas tak? Puas. Tapi takut tak syukur, takut jadi selesa. Itu je lah. Tak nak terlampau selesa. Kalau perasaan selesa tu bahaya lah kan. Macam kita tahu kalau dah selesa, contoh aku bangun pagi, tak payah kerja pun tak apa dah. Contohlah kan. Itu yang akan membunuh kita lah. So macam mana pun saya akan busykan diri, saya akan
sibuk-sibukkan juga diri, mencari juga masalah supaya kita tambah masalah dalam hidup ni. Bukan masalah apalah, maksudnya masalah macam mana lagi grow kan. Apa lagi penyakit-penyakit yang kita nak kena cari, nak cuba involve kan. Benda macam itulah. Itu yang tiba-tiba dah ada di sebalik misteri tu semua. Sebab itulah tu. Saya sebenarnya nak korek lagi pasal di sebalik misteri, tapi ni mungkin di lain topik lah. Datuk boleh panggil dia Datuk. Datuk MC hari tu panggil Aizat kan. Dia memang invested. Apa yang saya dapat berborak dengan Datuk Sri hari ni, daripada bakat dan minat, lepas tu dia pergi step up dia punya kehidupan dengan masuk ke bidang makeup tu sendiri, dan dari makeup tu serta makeup artist dia boleh selesa dekat satu bahagian saja, tetapi macam you sentiasa nak mencari ruang untuk keselesaan hidup, untuk cabar diri sendiri, you buka perniagaan. Alhamdulillah perniagaan you memang dikenali di Malaysia dan juga luar negara juga, ramai juga pengguna-pengguna dari Indonesia, Thailand dan Singapura. Itu memberikan semangat untuk kita juga kan, dari bakat jadi kepada duit. Datuk, saya tengok Datuk ni very positif lah. Positif. Semua anggap benda tu, tak apa kita buat macam ni, tak apa kita kona sini, tak apa kita kona sini. Mungkin macam itulah. Memang kena tu je. Datuk, mungkin macam kami ni lah, atau macam orang kat luar sana yang cepat kalau nak lakukan bisnes tapi cepat je rasa macam give up. Tak boleh ni, macam mana ni. Mungkin ada any kata-kata word yang Datuk boleh bagi. Okey. Macam saya cakap tadi, saya ada satu sifat, saya memang langgar je. Dia macam saya takkan tunggu. Kalau saya fikir saya nak buat, saya terus buat, dan saya make sure saya buat tu, saya buat betul-betul. Contoh kan waktu PKP kan, kan semua orang macam tak boleh nak survive, tak boleh buat apa kan. So saya tak pernah memasak dan saya tak pernah buat kek. Tiba-tiba saya buka YouTube, saya tengok macam mana cara buat kek ni Okey, faham? Okey, saya pun gatal-gatal sorang-sorang pergi kedai kek dulu waktu tu. Pergi tengok dulu, try bahan-bahan yang orang ni pakai, balik saya bakar jadi kek tu. Sedap pula tu kan. Lepas tu yang best pula, kek tu lukis-lukis dulu. Dia ada lukis-lukis atas semua kan. Kita apa-apa lagi, saya pun manager. Hello, mesti duduk rumah aku. Kan? Manager lelaki. Duduk, daripada orang lain tengah sedih apa semua-semua kan, sebulan saya boleh dapat sampai 70 ke 80 ribu ringgit bersih buat kek kat rumah. Wow. Datuk jual ke macam mana? Jual lah. Astagfirullahalazim. Saya jual. Macam-macam cara. Dia fast learner. Dia tengok dekat YouTube macam makeup tu lah. Dia tengok senior dia makeup, dia intai, betul dia pandai makeup. Jadi je buat kek tu, petang tu saya beli 10 oven saya letak dalam rumah. Tapi itu valid untuk Datuk Arha je. Bukan. Korang jangan try. Tapi kan pada saya Alfie, Datuk kan, saya rasa kan, kalau belajar ni semua orang boleh. Semua orang boleh belajar. Siapa-siapa pun boleh belajar. Tapi dia sebenarnya tindakan yang pertama yang Datuk buat tu yang mahal. Maksudnya dia tengok, dia terus buat. Redah je dulu. Sebab dia ada duit. Lepas tu dia ada bakat. Kau janganlah keluar 10 oven weh. Lepas tu dia ada bakat, babe. Kita kalau sekali bake tu, kita baling anjing mati, babe, anjing tu. Bukan. Macam Ya. Belajarlah. Tapi janganlah kita dengar daripada dengar tak? hidup, jalan cerita hidup Datuk ni kan. Dia macam very random. Macam tengok ni je, jadi. Okey, kita buat lah. Tengok ni je, jadi. Okey, kita buat. Ya, itu macam pun sama. tak fikir apa, dia buat je. Redah. Redah. Saya stop di ketika saya rasa saya dah tak mampu, bukan sebab tak ada permintaan. Selalunya macam itulah. Saya akan stop bila saya rasa macam dah ini mendatangkan masalah sangat-sangat ni. Bila aku dah terlebih-lebih ni kan, aku dah tertinggal pula ni. Tapi macam waktu tu makeup, macam saya pun dah fikir plan B. Kalau orang kena duduk rumah forever ni, siapa yang nak bermakeup beria kan? Saya dah tukar ke skincare, dan juga waktu tu saya dah fokus untuk makanan. Sebab waktu PKP kan kita makan je kan. So saya cari peluang kat situ. Kalau tak jadi ni, saya buka makanan lah. Makan apa? Maksud dia apa yang Datuk expert? Waktu tu memang saya dah buat sambal juga, saya dah buat kek juga, dan permintaan tu waktu tu sangat tinggi sampai kan saya kena stop. Saya kata okey, nak diteruskan boleh, saya cuba teruskan, ambil staff jaga. Saya dah ada buka juga itu tempat bakery, diorang buat itu, tapi tetap saya kena di situ. Dan bila pada awalnya saya boleh agih masa, tapi bila dah terlalu memuncak sangat, saya fikir betul-betul mana yang lebih aku sayang. So terpaksa let go. Sebab bila kita tak ada, kosmetik je tinggal. bila kita tak ada dekat sana, memang kita bayar staff-staff yang memang ada pengalaman, degree apa semua kita bayar, tapi tetap air tangan tak sama. Orang akan komplain juga, rasa tak samalah ni. Sebenarnya macam bayar orang mahal tapi still diorang tak dapat apa yang kita nak. Sebab kita bila buat dengan jiwa and kita ikhlas, benda tu akan jadi cantik dan sedap. Bila orang buat disebabkan gaji, dia akan jadi lain. Ya, betul. Susahnya Datuk, daripada sampai you buat baju lagi, it's all on you je. That's why. Datuk je, tak boleh orang buat. Percaya, tu susah tu. Sebab tu tengok Datuk sekarang ni buat orang. Maksudnya Datuk sendiri tak ada kita tengok Datuk macam duk ngarang dia sendiri angkat plastik.
Baik. Okey. Banyak agak. Banyak kita dapat ni daripada Ada Datuk banyak lagi Alam. nak cerita ni. Podcast ni kita buat nanti 48 jam lagi. Kalau benda ni meletup memang Datuk je guest aku lepas ni. Guest kita memang Datuk Alha je. So, very inspiring kan. Ada banyak lagi kita tak tahu sebenarnya, tapi ini yang kita termampu untuk kongsikan dengan sebab ramai sangat yang tanya kan. Betul. Okey, sebelum kita tapi kita lepas satu benda je. Apa? Betul. Datuk dalam banyak-banyak ada dia buat, dia boleh nyanyi juga. Allah. Datuk boleh menyanyi. Datuk boleh nyanyi ke? Adalah salah ni. Datuk nyanyi suara sedap. Oh, ya. Datuk ni berbakat. Boleh Dah, lah. Datuk duduk dia lah kat rumah Datuk. Ha? Tak payah dah, sudahlah. Dah, saya rasa anak dah ni. Semua nanti you caras je orang. Tak bagus lah Datuk ni. Okey. Kita berlakon je. Tinggal berlakon je belum? Okey guys, kita nak ucap ribuan terima kasih kepada Datuk Alha. Terima kasih juga Datuk Sri menjemput. Alha, of course. Thank you very much Datuk for coming. No problem. Yang segak bergaya yang saya tengok selalu kat TV aje. Saya akan kongsikan inspirasi memberi inspirasi kepada mungkin orang-orang di luar sana. Anak-anak muda di luar sana. Untuk cuba langgar macam you cakap, langgar tapi berjaya. Ya, tapi langgar tu at least kita kena ada backup lah kan. Kalau kita main langgar kan lepas tu dah tak ada apa nak backup. Kalau you langgar ada 10k dalam bank tak apa. Bukan pasal 10k pasal duit lah kan. Maksudnya kalau kita langgar tu kita ada energy ataupun kita betul-betul powerful untuk backup balik benda tu kan. Okey lah. Kalau kita dah buat dah tak nak, lepas tu malas, dia akan buat tak jadi kan. Jangan korang langgar-langgar. Datuk cakap boleh. Kan? Cakap apa tadi? Kena all out. Sebab kita kat sini dah dapat inspirasi dah daripada kisah Datuk Alha sendiri. So dekat rumah tu kita harap sangat korang dapat inspirasi juga daripada cerita yang kita orang kongsikan. Thank you Datuk Sri. Tapi hari ni banyak kita belajar tentang makeup sebab tangan pun dah jadi macam gatal. Aizat engkau lah. Berus. Kita orang Pegang je lah. Kejap lagi Atam yang aku berus. macam ni lah kita cakap. Betul berjaya insyaAllah. Alright guys, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton juga. Thank you very much for tuning in dekat kita punya podcast Apa Lu Cakap. Siapa-siapa yang belum lagi like, share dan komen boleh buat sekarang ni dekat YouTube Suka TV. Jangan lupa follow kita orang dekat Instagram Suka TV juga, Twitter pun sama je Suka TV, Facebook pun Suka TV, YouTube yang paling penting saya Suka TV. Drop your comment guys. Jangan lupa untuk subscribe macam Ali cakap. Lepas sebab kita banyak lagi list guest yang menarik. Sekarang ni kita ada Datuk Sri Alha. Next, korang nak tahu siapa? Stay tune bersama kami dekat social media. Kalau nak ajak sesiapa pun boleh komen dekat bawah. Yang pasti korang nak sangat. Yang pasti tengok sebalik misteri. Yang tu. Sebalik misteri. Macam tu lah Dok. Tagline tu buat Dok. Di sebalik misteri. Macam tu. Macam tu je. Oh, Dia kena ada seorang tu sambung. okey. Datuk kalau perlukan cameo-cameo hantu kami ada Kami boleh jadi cameo. Ada pengalaman hantu meh lah. Boleh lah. Dok bagi dia yang jadi Saya yang mengangkat tu Datuk, yang mengisut tu. Itu saya. Okay guys, thank you very much for tuning in. Kita jumpa di episod kita yang seterusnya. Hai. Apa? Lu Cakap.